Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan ujian rencana kita. Untuk bahagian C, rencana Krismas, kita akan masuk kepada kecekapan. Okey, untuk bahagian kecekapan ini ada 4 objektif utama yang kita perlu capai, iaitu murid akan mengukuhkan asas perbarisan, rencana keegangsa dan perak, dan mengetahui perintah langkah ke sebelah, cepat jalan, berhenti dan hormat. Yang kedua, murid mengetahui latihan asas ala komando seperti merangkak di bawah jaring, bergayut pada tali, meniti kayu, dan bergayut monyet. Yang ketiga, mengukuhkan ikatan buku sila, bunga getih, simpul sentak, dan mengetahui ikatan tindih kasih, simpul manuk, dan lilit 2 simpul. Dan yang keempat, demonstrasi mendirikan dan menurunkan kemah serta melipatnya dalam sekawannya. Okey, untuk mengukuhkan asas kawat kaki dalam perbarisan, semua ahli pengakap mesti mengetahui tentang asas kawat kaki statik. Situasi pertama iaitu dalam keadaan rehatkan diri seperti dalam gambar di bawah sekali itu. And then berubah kepada situasi kedua dalam keadaan senang diri, gambar yang kat tengah-tengah tu. Dan situasi ketiga adalah dalam keadaan baris sedia, jaga sedia seperti dalam gambar di atas. Okey, video seterusnya menunjukkan keadaan langkah ke sebelah. Gambar situasi yang pertama iaitu bergerak ke kanan. Manakala gambar situasi yang kedua ialah bergerak ke kiri. Seterusnya situasi ketiga, arahan menghadap ke hadapan. Manakala situasi yang keempat adalah menghadap ke belakang. Slide yang seterusnya adalah tentang buka barisan, tutup barisan, dan luruskan barisan. Kita perhatikan satu-satu. Dalam situasi yang pertama itu buka barisan. Kalau kita lihat dalam gambar satu tu, murid tu kalau dia berada di depan, dia akan melangkah satu langkah ke hadapan dan hentak. Manakala murid yang berada di barisan belakang akan bergerak satu langkah ke belakang dan hentak. Selepas itu, pada situasi yang kedua iaitu tutup barisan, yang depan tadi itu dia akan bergerak satu langkah ke belakang dan hentak. Dan yang belakang tu akan bergerak ke depan dan hentak. Manakala untuk luruskan barisan, perhatikan pada gambar. Biasanya kita akan gerakkan kepala kita ke kanan dahulu, angkat tangan dan mula bergerak. Bergerak kita itu adalah dengan memastikan tangan kita tu betul-betul pada bahu kawan di sebelah kanan. Dalam keadaan yang lurus. Seterusnya adalah penerangan mengenai langkah ke sebelah. Yang mana tujuan untuk langkah ke sebelah ni, arahan dia adalah bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan di antara kiri dan kanan sesuatu barisan. Sebagai keterangannya, biasanya barisan dalam keadaan memanjang. Ahli-ahli pengakap itu memang berada dalam kedudukan sedia. Pergerakan hanya melibatkan pergerakan ke kanan dan ke kiri sahaja. Kita bagi satu contoh, iaitu langkah ke sebelah kanan. Situasi pertama, langkah ke sebelah kanan tu dalam keadaan detik 1, 2, 3. Arahan biasanya kita akan beri, baris akan mengambil satu langkah ke kanan. Ke kanan gerak. So dalam keadaan itu pergerakan pengakap berada dalam kedudukan sedia pada awalnya dan kemudian mengangkat kaki kanan, iaitu diangkat kira-kira 20 inci dan hentak. Seterusnya angkat kaki kiri, hentak di sebelah kaki kanan supaya dalam kedudukan sedia. Slide ini pula menunjukkan kedudukan sebelum dan selepas, iaitu langkah ke sebelah tadi yang arahan pertama.
Okey, untuk langkah ke sebelah kiri, kita letak juga situasi yang pertama, langkah ke sebelah kiri 1 2 3 itu dalam keadaan detik. Arahan dia, baris akan mengambil satu langkah ke kiri gerak. Pergerakan ahli pengakap. Pengakap berada dalam kedudukan sedia pada awalnya. Kemudian angkat kaki kiri kira-kira 20 inci dan hentak. Seterusnya angkat kaki kanan. Hentak di sebelah kaki kiri supaya dalam kedudukan sedia. Seterusnya adalah arahan cepat jalan. Tujuan arahan ini adalah untuk melangkah ke hadapan dengan langkah cepat. Contoh arahan dari kiri, cepat jalan. Ataupun dari kanan, cepat jalan. Untuk pergerakan dia, pengakap iaitu sebagai penanda berada dalam kedudukan sedia. Dan kemudian mereka akan melangkah dengan kaki kiri, menghayun tangan kanan dan kiri pada paras bahu bersilih ganti, iaitu bersilang. Kaki kanan, tangan kiri. Kaki kiri, tangan kanan. Dan muka memandang ke hadapan serta dada dalam keadaan terbuka, iaitu menaikkan dada sedikit. Okey, slide seterusnya adalah berkenaan arahan berhenti. Tujuan iaitu berhenti ketika berjalan. Contoh arahan, berhenti. Pergerakan murid iaitu semasa cepat jalan. Arahan berhenti diberikan semasa kaki kiri menjejak tanah. Langkah kaki kanan selangkah ke depan sebagai lokasi setempat. Di lokasi setempat, hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan dan hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri dan berhenti. Okey, untuk slide seterusnya ini adalah berkaitan dengan hormat. Yang bertujuan memberi hormat kepada pemimpin ataupun tetamu. Contoh gerakannya, berdiri tegak dan memberi isyarat hormat, mengangkat tangan kanan dengan 3 jari. Kedudukan 3 jari adalah pada paras kening, seperti di dalam gambar tu. Menjatuhkan tangan sebaik pemimpin menjatuhkan tangan membalas tabik hormat. Okey, dalam keadaan hormat semasa berjalan, biasanya arahan akan diberikan. Hormat. Hormat ke kanan. Hormat. Selepas hormat ke kanan, hormat tu dia akan pandang depan. Okey, contoh gerakan dia. Apabila membuat isyarat hormat, ahli pengakap tadi akan menoleh muka ke kanan arah tetamu sambil berjalan. Sebaik baris belakang melalui tetamu, ketua memberi hukuman pandang depan. Semua ahli menjatuhkan tangan, memandang ke hadapan berjalan cepat sambil menghayun tangan seperti biasa. Okey, berikut ini adalah contoh video tutorial penuh asas untuk kawat kaki. Untuk melihat video ini, anda boleh imbas QR code yang diberikan pada slide ini. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasukan pengakap L4 telah siap untuk diuji, tuan. Terima kasih, tuan. Bergerak! Berdiri! Berdiri! Start! Bergerak! Kanan! Belakang! Start! Menghadap! Belakang! Kanan! Start!
Okey, objektif yang kedua iaitu mengetahui latihan asas ala komando seperti merangkak di bawah jaring, bergayut pada tali, meniti kayu dan bergayut monyet. Sebelum itu kita kena mengetahui dahulu langkah-langkah keselamatan untuk melakukan latihan asas ala komando. Yang pertama, kita kena menempatkan petugas bagi setiap base. Yang kedua, memberi taklimat dan penerangan yang secukupnya tentang aktiviti yang akan dijalankan kepada setiap peserta. Yang ketiga, sentiasa mengawasi setiap aktiviti. Yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat digunakan. Dan yang kelima, menyediakan persiapan awal sekiranya berlaku kemalangan dan kecederaan. Contoh halangan komando untuk latihan asas ala komando. Yang pertama adalah merangkak di bawah jaring. Seperti contoh diberikan di dalam slide ini, seorang murid merangkak di bawah jaring. Yang kedua adalah bergayut pada tali. Okey, seperti aktiviti yang dilakukan di dalam gambar ini. Okey, naik tali dan mula bergayut. Yang ketiga adalah meniti kayu. Okey, slide yang sebelah kiri ini adalah titi kayu. Manakala yang kanan ni adalah batang kayu. Dan kedua-dua ini merupakan latihan asas ala komando bagi topik meniti kayu. Dan yang keempat adalah bergayut monyet. Seperti di dalam gambar, dia bergantung dan mula bergerak daripada satu palang ke satu palang yang lain. Mengukuhkan ikatan. Yang pertama, buku sila. Yang kedua, bunga geti. Yang ketiga, simpul sentak. Yang keempat, ikatan tindih kasih. Yang kelima, simpul manuk. Dan yang terakhir, lilit dua simpul. Okey, untuk buku sila, contoh ikatan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Yang mana buku sila ini mempunyai fungsi untuk menyambungkan dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Biasanya untuk menyambungkan tali kemah ataupun digunakan untuk ikatan anduh kerana ianya mudah untuk dibuka. Bunga geti. Okey, ikatan adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Kegunaannya adalah untuk menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis dan berlainan saiz. Yang ketiga adalah simpul sentak. Fungsi mengikat tali sampan ke tiang jeti dan simpul sentak tidak sesuai digunakan pada leher haiwan kerana mudah terjerut. Contoh ikatan seperti dalam rajah yang diberikan. Seterusnya, tindih kasih. Fungsi dia untuk membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda atau binatang dan sebagainya. Sesuai digunakan untuk menyelamat, mengikat leher binatang dan sebagainya. Yang kelima, simpul manuk. Fungsi dia digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti tiang kayu, hujung kemah, botol dan lain-lain. Ianya mudah diikat, disimpulkan dan dibuka. Ditunjukkan pada rajah yang diberikan. Kayu yang melintang dan kayu yang menegak. Seterusnya, lilit dua simpul, iaitu satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail, pancang, pokok dan sebagainya. Untuk objektif yang keempat, demonstrasi mendirikan dan menurunkan kemah serta melipatnya dalam sekawan, sila perhatikan video yang diberikan.
Sekian sahaja untuk demonstrasi mendirikan dan menurunkan kemah. Okey, untuk tajuk rencana kecakapan Krismas sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih.